Saya tidak tahu ya nama saya diletak ataupun tidak. Tapi daripada awal lagi masa Tan Sri Mahyudin menubuh kerajaan, saya dia telah mengantar saudara Roslan dengan Zaid Ma'arif untuk berjumpa saya pada malam yang mana keesokannya dia akan angkat sumpah pada pukul 10 pagi sebagai Perdana Menteri. Saya yang tahu cerita ni Roslan Darus lah. Ya, jadi cerita. Roslan Darus dengan Zaid Ma'arif. Ada diberikan sedikit indication lah mengatakan saya diperlukan dalam kerajaan dan macam-macam lah. Tapi saya daripada awal lagi saya tidak mahu jadi menteri. Ya. Kerana kena ingat, saya jadi menteri 19 tahun. Ya. Dan saya pun sudah umur 67. Jadi kepada saya dan yang naik-naik ni semua adalah merupakan setengah tu adik-adik saya dan setengah tu panggil anak saya pun boleh. Mereka dah duduk dalam kabinet. Tapi saya percaya kepada rejuvenasi pimpinan. Bagi saya apabila kita kalah pada 2018 dahulu, itu satu signal untuk saya lah, iaitu bahawa kalau kita tak berhenti, maka rakyat berhentikan kita. Ya. Jadi bila saya dah tak jadi menteri 2 tahun dan dalam kerajaan Tan Sri Mahyudin pun saya setuju sign, tapi tanpa syarat saya beritahu. Tidak ada syarat-syarat apa-apa. Sebab saya kira zaman saya dah berlalu. Ya, Zahri pun tahu 5 tahun senator, tahun 90 lagi senator, kemudian jadi pengurusi marang, kemudian saya bertanding tahun 95 jadi timbalan menteri, kemudian 99 bertanding lagi jadi menteri. Lama dah tu. Kan? Kalau kita waktu saya jadi aktif dalam kerajaan di waktu umur saya 36 tahun. Dan mengapa sekarang saya kalau dulu saya menuntut serahkan kepada orang muda, sekarang saya dah orang tua macam Zarin. Mengapa kita nak tahan orang muda yang bersikap demikian? Kita bersikap begitu juga. Sepatutnya kita kena faham, kita rela lah. Dan saya rela. Jadi baru-baru ni apabila kerajaan ditubuh bawah Datuk Seri Ismail Sabri, saya tidak jadi menteri, kepada saya tidak ada masalah apa ya? Tak ada masalah, memang saya tak menteri pun. Dan hidup pun bebas. Ya, bebas. Saya aktif sebagai, saya masih ketua bahagian, saya masih lagi ahli parlimen dan saya tidak tinggal untuk balik dan serve saya punya konstituensi. Saya happy, seronok dan saya rasa memain peranan sebagai otai ni sebenarnya dia ada peranan sebenarnya untuk orang kata apa, memberi pandangan yang lebih. Dulu saya dalam kerajaan asyik duk pertahankan kerajaan, tapi sekarang bila kita duduk luar, kita bagi pandangan daripada sudut di sebelah sini pula, apa keperluannya, macam cerita baru ni kata wanita yang berkahwin dengan orang bukan warga negara, lahirkan anak di luar, tidak diberikan warga negara, yang saya kira memang tidak adil. Jadi saya boleh bersuara. Dan bila saya bersuara sebagai orang lama dan sebagai bekas kerajaan dulu, kerajaan tidak merasa tertekan. Kan ini pandangan datang daripada backbenchers. Jadi saya rasa saya ada peranan sebagai orang lama untuk memberikan nasihat. Dan sehingga hari ini pun saya walaupun tidak menjadi menteri, saya tetap pergi ke parlimen. Macam malam tadi pun habis 9:30. Apa benda orang tua ni nak duduk itu lagi? Tapi itu tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen. Saya masih lagi ahli parlimen sehingga 2 tahun lagi. Jadi sebab itu kepada saya, kita mesti committed. Kita member parlimen. Mungkin bagus juga kalau yang muda-muda tengok, orang tua ni dia walaupun tak jadi menteri, dulu dia selalu hadir parlimen pasal dia menteri. Sekarang tak jadi menteri pun hadir juga. Itu sekurang-kurangnya dapat menjadi satu contoh kepada mereka bagaimana kita mesti melihat jawatan itu bukan sebagai kemegahan,
ataupun nak tunjuk-menunjuk, tapi jawatan itu adalah tanggungjawab yang berat yang mesti dipikul oleh Baik, kita. saudara yang berhormat.